Muhammadku dengan seruanku. Aku rindu padamu Muhammadku. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk menjual cucu dan bukanlah pula untuk menjual ubat. Berdirinya saya adalah untuk menyampaikan sebuah kisah tentang wahyu pertama Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Terima kasih pengacara majlis, para hakim yang segak, bergaya dan manis menawan, penjaga masa yang taat pada masanya. Apa khabar semua? Sudah makan? Jika belum, dengar kisah yang saya akan sampaikan pada hari ini. InsyaAllah akhirnya kawan-kawan pada zaman Arab Jahiliyah penduduk kota Mekah hidup dalam keadaan kacau tidak. Kegaduhan dan perbelahan sulit dilakukan. Penyembahan-bahan berleluasa. Astagfirullah, keadaan batu disembah oleh batu. Keadaan kayu disembah pula kayu. Ish, lebih menyayat hati anak-anak perempuan yang baru dilahirkan di alam hidup-hidup. Allah sungguh kencang hati mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW hampir berusia 40 tahun, keinginan untuk sadar sendiri memuncak dalam jiwa Rasulullah SAW. Di dalam Gua Hira, Nabi Muhammad SAW beribadah dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Dengan cara itu, Nabi tidak dapat memperoleh ketenangan dan kedamaian. Pada satu ketika, sewaktu Nabi Muhammad sedang beribadah di Gua Hira, baginda didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Majalah, kata mereka sambil memeluk tubuh baginda. Baginda yang tak ketakutan terus menjawab, aku tidak pandai membaca. Lantas mereka memeluk sekali lagi sehingga Rasulullah sukar untuk nafas. Baginda yang amat erat. Majalah, kata mereka lagi. Namun jawaban baginda masih sama. Aku tidak pandai membaca. Setelah kali ketiga, baginda tidak membaca. Jibril alaihissalam terus mengajar baginda membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Setelah kejadian itu, baginda pulang dalam keadaan ketakutan hingga menurunkan jam. Baginda berkata, selidiklah aku. Lalu Khadijah meliburkan baginda hingga hilang rasa gementar dan diri baginda. Rasulullah pun menceritakan seluruh peristiwa yang telah terjadi. Baginda pun meluahkan rasa lagi. Aku benar-benar khawatir pada diriku. Khadijah terus menghiburkan baginda dengan berkata, janganlah begitu, bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Allahu Akbar. Kawan-kawan, bukan mudah Rasulullah nak terima wahyu ini. Penuh kejutan dan ketakutan. Jadi, kita sebagai umat baginda, apa yang perlu kita lakukan? Baca, hafal, faham dan amalkanlah segala isi kandungan Al-Quran kalam ini. Menimba pengalaman mendaki Jabal Nur pada Disember 2018, seorang penulis bersama jemaah Umrah The Hafiz Travel and Tours sendirian berhad kira-kira 20 orang melalui pengalaman mendaki tanah tinggi yang dikenali sebagai Bukit Cahaya. Perjalanan kira-kira 40 minit dilalui dengan penuh penghayatan. Walaupun penat, namun diteruskan demi menghayati jejak Rasulullah SAW dengan menunda unta peliharaan baginda dengan laluan yang berbatu dan kering itu. Cuba kita bayangkan bagaimana keadaan isteri baginda. Siti Khadijah menggagahkan dirinya setiap hari untuk menghantar makanan kepada Rasulullah SAW. 30 kilometer perjalanan itu. Kalau kita
Sudah, cukup sudah. Cukup hanya sekali saja. Banyak kayu antara kayu, tidak sehebat kayu jati. Hebatlah sungguh apa yang dibaju. Mari amalkan di dalam diri. #boleh ke tak boleh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.